Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita nak berkenalan dengan kelengkapan mesin gojing ataupun mesin meraut yang ada di bengkel kita. Okey, kelengkapannya dikirakan ada 3 ke 4 komponen lah yang utama. Okey, komponen yang pertama kita ada, yang paling utama kita perlu ada mesin kimpal ataupun bekalan kuasa lah. Bekalan kuasa yang amperage-nya tinggi, ampere-nya tinggi sehingga mampu sampai kepada 400 ampere. Okey, mesin ni tak sama seperti mesin kimpal semau yang ada selain daripada yang ini. Tak sama sebabnya ampere dia perlu tinggi sehingga 400 ampere, sedangkan kalau mesin kimpal yang biasa kita guna untuk semau, itu biasanya ampere dia 200 lebih, yang paling tinggi begitulah. Jadi yang untuk meraut gojing kita perlukan mesin yang sangat tinggi dia punya ampere. Okey, kemudian ini adalah komponen yang pertama. Okey, mesin ataupun bekalan kuasa. Okey, yang kedua kita perlu ada mesin air compressor ataupun pemampat udara, yang mana mesin pemampat udara ini berfungsi untuk membekalkan udara termampat ke gojing kita. Okey, ini adalah pemampat udara ataupun air compressor, dan tengok dia punya tanda keselamatan. Pastikan tangan jangan letak di area sini, kerana di sini ada belting yang berpusing, boleh tarik tangan kita. Pastikan memakai pelindung mata dan juga pelindung telinga. Okey, ni air compressor. Okey, yang ketiga kita perlu ada pemegang elektrod. Okey, yang sambung ke mesin. Okey, yang sambung ke mesin bekalan kuasa kita. Okey, kabel elektrod ini, pemegang elektrod akan sambung ke punca positif di mesin kimpal bekalan kuasa kita. Okey, maknanya sekarang ini dia punya polariti adalah elektrod positif. Okey, elektrod okey sambung ke positif. Yang kedua, yang keempat kita ada kabel bumi. Okey, kabel bumi yang akan dikepitkan kepada benda kerja kita. Okey, kabel bumi akan sambung ke punca negatif pada mesin pada bekalan kuasa kita. Jadi sebenarnya kita boleh tukar dua ini. Okey, polariti dua ni kita boleh tukar, tapi sebenarnya yang lebih sesuai untuk gojing adalah elektrod positif. Jadi kita pasang semula ke asalnya, elektrod positif untuk gojing. Okey, tidak ada masalah kalau kita nak tukar ke nak balik dia punya polariti, tetapi lebih sesuai gunakan elektrod positif untuk gojing. Yang kelima kita kena ada hose untuk hose untuk bekalan udara termampat. Okey, ini hose, yang mana hose ini akan sambung terus masuk ke kabel elektrod. Okey, hose ini tak masuk ke mesin bekalan kuasa, tapi daripada air compressor sini, sambung ke air compressor. Cara nak sambung mesti kena belajar. Tekan ini, tekan dulu yang ini. Tekan. Tekan sambil tolak. Barulah dia masuk dan buka ini. Daripada air compressor akan terus masuk ke, akan pergi ke kabel elektrod di sini. Itu sahaja komponen ataupun komponen yang diperlukan dalam kelengkapan mesin gojing. Satu lagi komponen yang diperlukan untuk gojing adalah elektrod karbon. Elektrod karbon ini adalah contoh elektrod karbon.
yang mana ini sememangnya adalah karbon, dan yang nampak macam keemasan ini adalah penyalutnya, iaitu kuprum. Okey, disalut dengan kuprum. Binaan asas ia adalah karbon lah, karbon sebagai pengalih elektrik dan disalut dengan kuprum. Jadi semasa kita nak gojing, kita akan kepitkan di sini dan kita boleh terus gojing, bukan kepit di sini. Okey, di sini tidak semestinya kepit di sini ya. Kepit di sini boleh dan teruskan gojing. Okey, untuk elektrod karbon yang ini, diameternya ialah 4 mm. Okey, 4 mm dan panjangnya adalah 305 mm. Okey, banyak lagi saiz elektrod karbon yang ada dijual, lebih besar daripada 4. Okey, dan kecil daripada 4 pun mungkin ada, saya pun tak pasti. Cuma yang kita ada 4 mm dan panjang dia 305 mm. Dan arus yang disyorkan adalah 100 hingga 200 ampere. Okey, ini adalah pemegang elektrod untuk gojing. Yang mana jika kita tengok di sini, okey, ini ada satu tuil ataupun injap untuk udara termampat. Okey, maknanya kalau kita tekan ini akan ada udara termampat yang keluar daripada kompresor, akan keluar melalui lubang ini. Okey, ada 3 lubang di sini. 1, 2 dan 3. Dan lubang ini perlu menghala terus kepada benda kerja kita. Okey, contohnya ini benda kerja kita. Jadi perlu menghala terus ke benda kerja kita bersama dengan elektrod. Bersama dengan elektrod, okey, untuk meniup keluar logam yang melebur. Okey, udara termampat ini akan meniup keluar logam yang terlebur semasa proses gojing. Okey, elektrod ini akan kita kepitkan ke pemegang elektrod kita. Okey, macam ini. Okey, kepitkan saja. Memang dia agak sensitif dan dia agak rapuh, tapi kita kepit dengan perlahan-lahan, dia tidak akan patah. Okey, inilah kedudukan elektrod yang kita sudah kepit. Walaupun elektrod ini sudah pendek, tapi kita kepitkan saja dan masih boleh diguna pakai untuk gojing. Okey, ini adalah contoh pakaian keselamatan yang perlu dipakai untuk proses gojing. Yang pertama, kita kena berkasut safety boot. Yang kedua, kena memakai seluar yang bukan nilon. Okey, contohnya cotton, jeans dan sebagainya, yang mana tidak akan cair kalau terkena kumai. Yang ketiga, kita kena ada jaket keselamatan yang mana berlengan panjang dan menutup tangan kita daripada arka yang tinggi, dan kita kena ada pelindung muka. Okey, dan lagi kita kena ada sarung tangan kulit. Okey, untuk memastikan tangan kita tidak terkena besi panas dan juga kumai yang panas. Okey, ini adalah contoh hasil kimpal yang tidak baik, yang mana kita bayangkan plate ini adalah plate yang panjang. Okey, dan kita ditugaskan oleh syarikat untuk welding plate yang panjang ini. Dan terdapat satu ruangan di mana hasil kerja kita kurang memuaskan ataupun memang perlu reject. Okey, di reject oleh welding inspector. Jadi di kawasan ini cacat yang kita nampak adalah cacat tiada penembusan. Okey, no penetration. Tidak ada penembusan, tidak ada keleburan terus di sini. Maknanya di sini mesti kena baiki. Mesti kena baiki, mesti perlu dibaik pulih. Okey. Jadi untuk membaiki hasil kerja yang tiada penembusan ini, kita boleh gunakan kaedah gojing. Maknanya kita akan gojing bermula daripada sini sehingga ke hujung ini. Okey. Lepas tu kita akan kimpal semula, yang mana kaedah ini dipanggil back welding. Kimpal belakang. Okey. Maknanya kita gojing
Kita raut semua kecacatan ini sampai terhasil lurah. Lepas tu kita welding semula. Okey, welding semula di bahagian penetration, dan seterusnya kecacatan itu dapat dibaiki. Okey, kecacatan itu dapat dibaiki, dan kaedah ini dipanggil kaedah back welding. Okey, kimpal belakang. Okey, apa yang mempengaruhi kedalaman gauging adalah sudut elektrod. Jika sudut kita menegak sebegini, maka lurah yang terhasil akan dalam. Okey, dan jika kita rendahkan sudut elektrod ini, maka lurah yang terhasil adalah lebih cetek. Jadi saya akan tunjukkan caranya bagaimana. Dan ini adalah tuil untuk udara termampat. Bila kita tekan di sini, maka akan keluarlah udara termampat itu. Sebelum kita gauging, kita kena tekan ini. Okay. Okey, ini adalah hasil gauging yang mana sudut elektrod yang saya buat adalah menegak. Okey, sekarang selepas ini saya akan sambung gauging ini dengan sudut elektrod yang lebih rendah. Okey, maknanya saya akan mengurangkan kedalaman gauging yang ini. Okey, ini adalah hasil kerja yang mana sudut elektrod adalah lebih rendah dan kedalaman dia lebih cetek berbanding kedalaman yang pertama. Okey. Okey, sekarang ini kita akan saya akan buat pula gauging yang mana saya akan gunakan kaedah anyaman sedikit untuk melebarkan dia punya lurah. Okey, kaedah anyaman ini sesuai digunakan jika kecacatan yang ada itu adalah besar. Okey, dan kita boleh menganyam sedikit asalkan tidak melebihi daripada 5 ke ataupun 3 lebar elektrod. 3 batang elektrod kalau kita susun yang lebih daripada lebar itu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, ini hasil kerja dengan kaedah anyaman. Ini kaedah berjalan straight line. Okey, dengan sudut yang tinggi, dan ini adalah kaedah straight line dengan sudut yang lebih rendah. Okey, ini kaedah anyaman yang mana lurah dia akan ternampak lebih lebar dan sesuai untuk digunakan untuk menyingkirkan kecacatan yang lebih lebar. Okey. Okey, ini adalah hasil kerja gojing kita, yang mana jika kita lihat di sini ada sedikit hasil leburan logam yang melekat. Jadi kita kena bersihkan dengan canai lah, dengan canai ataupun dengan pahat jika ia boleh keluar. Jadi sebenarnya benda ini kita kena buang lah, dan setelah selesai buang ini kita boleh teruskan dengan kerja yang seterusnya, sama ada kita nak kimpal semula. Okey, contohnya jika kita gojing untuk larian penembusan yang tidak keluar macam tadi. Jadi selepas kita gojing, kita akan buat kimpal semula untuk menutup lurah ini, maka terhasillah kimpalan yang lebih baik, yang bebas daripada kecacatan. Okey, ini adalah hasil gimpal yang saya buat dengan kaedah gojing dan ada anyaman. Okey, jadi hasilnya lurah akan lebih lebar dan sesuai untuk kecacatan yang lebih lebar. Jadi jika kita hendak membuang kecacatan yang lebih lebar, kita kena gunakan kaedah anyaman. Okey. Okey, itu sahajalah video berkenaan dengan gojing. Kami diharapkan anda semua boleh memahami apa itu gojing, dan bila masa kita akan gunakan gojing, yang mana gojing ini sesuai digunakan semasa kita sedang kita perlu menyingkirkan kecacatan yang terdapat pada logam kimpal ataupun hasil kerja kimpal dalam kaedah kerja membaik pulih bahan yang telah rosak. Okey, kita boleh gunakan gojing. Sekian, terima kasih. Saya daripada KV Kuala Kerai.